You post sekali memang harga RM10. Satu seluar. Satu seluar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999 edisi 8 Disember 2020. Stor penyimpanan barangan tiruan terus digempur. Premis jualan menjadi lokasi mereka meletakkan tempahan secara pukal. Walaupun cuba berselindung di sebalik jualan dalam talian, taktik mereka ini berjaya dikesan KPDN HEP Kuala Lumpur. Laporan wartawan Haris Farah Alex membuka tirai 999 minggu ini. Ada satu store lah berdekatan. So nak pastikan store tu ada tak ada barang, itu yang kita ambil masa sikit ni. Kedai tu memang ada barang. It's just the store itself lah, either ada ke tak ada. Menerusi aduan wakil cap dagang, pasukan KPDN HEP Kuala Lumpur menyerbu sebuah premis bertingkat di Jalan Kenanga. Maklumat awal mendapati premis digunakan sebagai pusat transit urus niaga barangan ciplak berjenama. We are for Ministry of Domestic Trade, Consumer Affairs. Okay. We are from Enforcement Department. We came here to do the inspection for this premise. Kehadiran 3 pegawai pihak KPDN HEP mengejutkan penjaga premis yang terdiri daripada warga asing. Difahamkan ketiga-tiga pekerja warga asing dipertanggungjawabkan oleh pemilik untuk menguruskan stor penyimpanan ini. Pembungkusan setiap barangan tiruan berjenama terkenal turut dilakukan di premis ini sebelum dihantar kepada pembeli. Pertukaran strategi untuk berniaga secara dalam talian turut dikesan pihak KPDN HEP Kuala Lumpur. Orang datang naik kedai RM6. Kalau online RM5. Online RM10 macam ni. Oh, online RM10. Sekali post. Ya. You post sekali memang harga RM10. Satu seluar. Operasi yang melibatkan wakil cap dagang dari 3 syarikat berlainan turut menemukan pelbagai jenis baju dan seluar tiruan berjenama yang dipercayai dicetak di sini. Penjaga premis turut mendakwa setiap helaian pakaian tanpa cetakan diimport dari luar negara. You beli dekat mana? Itu order itu dia orang buat ini print. Order, oh dia printing lah. Printing satu. Mana order? Ini ada orang sini kan, ada jual. Oh sini ada jual. Dia orang buat itu print macam ini. Oh you print dekat orang sajalah. You beli seluar lepas tu you print dekat orang. Seluar you beli kosong. Seluar saya punya kosong punya ini. Pengarah KPDN HEP Kuala Lumpur Arifin Samsudin turut meninjau stor penyimpanan yang diserbu. Taktik peniaga berselindung di sebalik jualan dalam talian juga membimbangkan pihak berkuasa. Ini you bawa dekat sini. Ini sini print sini kan. Murah jual dia. Itu print sini. You print sini. Kosong punya dia print sini. Bawa daripada Ini Bangladesh punya itu buat print sini. bawa dari Bangladesh print dekat sini. Oh, so, berapa banyak you bawa setiap bulan? Ini sini sikit saja itu dia jualkan. Iyalah sikit saja berapa banyak. Ini pun sudah banyak. Ini macam 100 200 ini. 100 200 paket lah, tak banyak lah. Tak banyak. Tak ada untung banyak lah. Ini tak ada. Hasil serbuan, sebanyak 2,000 helai baju dan seluar tiruan berjenama berjaya dirampas. Nilai rampasan keseluruhan mencecah sehingga RM93,000. Kes disiasat mengikut Akta Cap Dagangan 2019. Dalam satu lagi serbuan berasingan, pasukan KPDN HEP Kuala Lumpur berjaya menemukan sebuah lagi stor penyimpanan barangan tiruan. Penemuan ini adalah hasil maklumat yang diperolehi melalui pemilik yang membuka premis jualan di Lorong Haji Taib 3. Opposite sana. Mana opposite sana? Yalah, mana? Yang mana? Jalan besar. Jalan besar sana. You punya store sana. You punya staff tahu. Okey, staff seorang nanti ikut kita. You tunggu sini.
Stor yang disyaki menjadi lokasi simpanan barangan jenis cermin mata, topi dan bekas menyimpan cermin mata terletak hampir 200 meter dari lokasi pertama yang diserbu. Premis yang terletak di arah satu bangunan kedai di kawasan Laman Raja Laut ini dipercayai disewa dengan kadar RM2,000 sebulan. Pelbagai barangan berjenama disimpan menggunakan guni dan kotak sebelum diagihkan mengikut tempahan pelanggan. Ada di antaranya turut dijual di premis jualan di Lorong Haji Taib 3 yang dijadikan sebagai lokasi menjalankan urus niaga termasuk secara dalam talian. Pemilik premis mengaku telah menjalankan perniagaan ini sejak 6 tahun lalu dan sedar tindakannya menyalahi undang-undang. Saya pun sedang tukar sudah tak jual. Oh, you sedang tukar macam mana? Sikit-sikit tukar, tak ada branded punya barang. Saya pun simpan barang saya pun tak jual. Oh, okey. Sekarang ni sudah campur-campur branded sikit dengan tak ada brand ni. Yalah, saya pun yang branded punya barang saya pun semakin tak jual sudah tukar. Sebab hari tu kita pun simpan barang pun tak jual lah. Cuma tinggal sini jual. Pekerja premis berusia 27 tahun ini pula bertanggungjawab untuk membuat promosi kepada pelanggan. Jenama memberikan kelebihan kepada dirinya apabila menyapa pelanggan yang memasuki premis. Kebanyakan customer yang saya serve sekarang dah tahu dah. Sebab dia orang lama, saya ini orang baru. Cuma dia cakap, tolong ambil ni. Kita ambil. Dia orang dah tahu. Dengan hanya menggunakan cecair peluntur, setiap jenama yang terletak pada cermin mata mampu dipadam pada bila-bila masa. Sebab kalau kita padam, brand dia dah tak ada. So sebab ni kan yang bermasalah adalah brand kan. So kita padam dia brand lah. Tapi bila lepas operasi baru start padam lah? Itu ke? Dah dapat warning tu baru kita padam lah. Hari-hari lah kita buat hal gitu. Tindakan ini juga bagi mengelak diri mereka dipersalahkan oleh pemilik cap dagang jenama tertentu. Jadi minta sangat penyedia-penyedia platform online ni, penyedia-penyedia platform ni tapis balik. Barang-barang mana yang nak dijual dekat platform mereka tu tapis balik. Maknanya kalau barang-barang tiruan, elakkan. Tepikan, blacklist ke macam mana kena buatlah. Sebab sama-sama bisnes, sama-sama menjana ekonomi negara. Jadi kita pun faham bila barang yang tiruan ni dia tak terlibat dah. Bayar-bayar cukai ni tak ada. Cukai pun tak ada, apa pun tak ada, bayar lesen pun tak bayar. Jadi yang mana yang sah, yang memang barang original ni, barang asli, kalau elok lagi beli barang kat Malaysia. Kesemua sitaan dibuat ke atas barangan yang dituntut oleh pemilik cap dagang. Nilai rampasan keseluruhan di kedua-dua premis ini mencecah sehingga 1.4 juta ringgit. Haris Farouk Alex, 999. Umur kau berapa yang nak keluar apa sampai pagi ni? Kau langsung tak fikir apa ni apa. Menunggang motosikal di bawah pengaruh dadah, berlumba dan mengganggu ketenteraman awam. Itulah tindakan segelintir samsing jalanan di Tangga Batu Melaka yang memaksa pihak polis untuk melaksanakan operasi bagi menyekat mereka melanggar undang-undang. Wartawan Senizara Aid menyertai operasi samsing jalanan bersama pasukan polis Negeri Melaka. Disember jam 11 malam. Satu taklimat operasi samsing jalanan diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Jasin, Melaka. Maklumat operasi ini bertujuan untuk membanteras gejala mat rempit yang berlumba secara berbahaya selain mensasarkan pelbagai kesalahan trafik. Ini termasuk menunggang motosikal di bawah umur, pengaruh dadah serta mengganggu ketenteraman awam. Operasi melibatkan 80 pegawai dan anggota dari Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri Melaka diketuai Superintenden Hassan Basri Yahya, Ketua Jabatan Siasatan Penguasaan Trafik Negeri Melaka. 8 pegawai dan anggota dari bahagian narkotik turut terlibat dalam ops ini. Jam 12 malam. Lereng. Jalan lereng. Kita dah jalan lereng. Okey, baiklah.
hotel ke kawasan tu. So, ke mana dah? Dua warga di Simpang Taman Bakti. 999 turut serta membuat tinjauan dan intipan yang dijalankan pasukan polis di sekitar kawasan Tangga Batu, Melaka. Jam 1 pagi, 999 sempat merakam aksi mat rempit berlumba di jalan raya tanpa memikirkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Malah ada juga yang melakukan aksi mengangkat tayar hadapan atau lebih dikenali sebagai wheelie. Selain itu, kebanyakan egzos motosikal telah diubah suai bagi mengeluarkan bunyi yang bising dan secara tidak langsung mengganggu ketenteraman awam, terutamanya bagi penduduk setempat. Sekitar jam 3 pagi, tanpa menyedari operasi sedang dijalankan, seorang remaja berusia 15 tahun berjaya ditahan. Remaja lelaki ini mendakwa kononnya hadir untuk menyaksikan aksi mat rempit. Umur kau berapa yang nak keluar apa sampai pagi ni? Ha? Kau langsung tak fikir apa ni, apa mak kamu susah. Bila kena pegang polis nangis. Sebenarnya kau keluar, kau nak tengok semua ni lumba haram ni, kau dah biasa tengok dah. Itu je sebenarnya, betul kan? Kau nak tengok kan? Kau dah biasa tengok kan? Betul tak? Kau biasa tengok kan? Itu dah sebenarnya, itu kau nak keluar dua pagi ni, kau nak tengok orang apa mak rempit ni, lumba haram ni. Itu je, silap apa siapa macam tu. Tak sedar. Semua motor. Hasil pemeriksaan mendapati pelbagai kesalahan trafik telah dikesan, termasuk mengubah suai nombor plat pendaftaran, cukai jalan tamat tempoh dan tiada lesen memandu. Yang pertama, exhaust, ubah suai. Yang kedua, nombor pendaftaran. Kit. Apa ni fancy. Nombor 3, apa ni cover rantai tak ada. Nombor 4, cermin panas sisi. Nombor 5, apa ni nombor plate depan tak ada. Itu yang 5 lah. Jom kita tak lagi. Kita tak tengok lagi nombor dia punya lampu signal pasang tak pasang, lampu depan, banyak kesalahan. Satu motosikal ni kita boleh dapat apa ni sekurang-kurangnya 24 kesalahan. Kesemua penunggang motosikal yang ditahan ini dipercayai mempunyai pelbagai kesalahan trafik serta mengganggu ketenteraman awam. Susulan itu, kesemua penunggang motosikal bersama motosikal mereka yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Melaka Tengah bagi siasatan dan tindakan lanjut. Pada pihak polis, kita mintalah masyarakat salurkan maklumat pada kita lah, apa di mana tempat-tempat yang selalu berlaku rempit ni lah, supaya kita boleh ambil tindakan tegas kepada mereka ni lah. Yang kedua, bagi pemuda-pemuda ni tak payahlah yang merempit ni. Pasal apa ni, satu motosikal pun paling kurang 4 minit saman. Duit itu baik digunakan untuk keluarga. Dalam operasi ini, berjaya menahan 23 penunggang motosikal, 19 buah motosikal disita dan 78 keping saman pelbagai kesalahan trafik dikeluarkan. Hasil saringan ujian air kencing, 3 individu turut ditahan kerana disyaki menunggang motosikal di bawah pengaruh dadah. Selagi ada marpet, selagi itu operasi ini akan diteruskan. Sebab kita punya matlamat kita akan beri servis kita adalah untuk masyarakat. Jadi selagi masyarakat ada komplain pada kita akan menjalankan tugas kita untuk menguasaikan undang-undang. Seorang tukang masak ditikam sebanyak 10 kali di hadapan pondok pengawal. Mangsa disahkan meninggal dunia ketika dikejarkan ke hospital. Perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Kejadian berlaku di hadapan pondok pengawal berhampiran Pangsepuri di Paya Terubong 6 Disember lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Timur Laut, Asisten Komisioner Sofian Santung, mangsa sering mengganggu dan mengugut menyebabkan suspek bertindak menikam mangsa dengan pisau di tempat kejadian.
Suspek yang mempunyai 2 rekod jenayah lampau ditahan di rumahnya dan senjata yang dipercayai digunakan untuk menikam mangsa turut dirampas. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang doktor pakar sakit puan mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan memalsukan borang daftar kelahiran bayi bertujuan memudahkan perbuatan pemerdagangan orang dan menipu. Seorang doktor yang bertugas di hospital swasta membuat pengakuan secara berasingan di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen selepas pertuduhan dibacakan. Tertuduh didakwa bersama pasangan suami isteri yang juga terlibat dalam kes ini. Kedua-dua mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 5 Januari. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Seorang pejalan kaki maut selepas dilanggar dan dihempap sebuah kereta yang terjenam dari tingkat 1 sebuah kondominium pada 3 Disember lalu. Difahamkan warga emas yang memandu menuju ke parkir tingkat 1 kondominium itu tertekan pedal minyak dan melanggar mangsa yang melintas di hadapan kenderaannya. Mangsa kemudiannya jatuh ke atas sebuah kereta yang diparkir di bawah bangunan tersebut dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala warga emas yang tersepit di dalam kenderaannya berjaya dikeluarkan. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Seorang pendakwa selebriti ditahan dan direman kerana dipercayai merogol, mencabul dan melakukan seks luar tabi'i. Pihak polis menerima 2 lagi laporan polis kes seksual terhadap pendakwa selebriti ini di daerah Petaling Jaya. Laporan polis pertama dibuat atas dakwaan dicabul dan dipaksa melakukan seks oral. Manakala laporan kedua didakwa dirogol oleh suspek di sebuah rumah. Susulan laporan itu, polis masih menjalankan siasatan terhadap individu berkenaan dan telah melanjutkan tempoh perintah reman 5 hari ke atas suspek. Kedua-dua laporan disiasat mengikut Seksyen 377C, Seksyen 354 dan Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Lima kaki tangan penjawat awam mengaku salah tidak melaporkan kepada pihak berkuasa selepas ditawarkan rasuah. Tawaran rasuah berjumlah RM200 dan RM600 itu adalah untuk proses permohonan baru dan taraf Bumi Putra 5 syarikat melalui sistem e-perolehan. Kesemua mereka didenda di antara RM1,500 dan RM2,000. Pertuduhan itu adalah mengikut Seksyen 25-1 Akta SPRM 2009. Lelaki warga dari benua Afrika yang dipercayai mencampak cucu tirinya dari tingkat 3 sebuah apartmen di Setapak disambung reman 7 hari lagi sehingga 13 Disember. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Senior Assistant Commissioner Nick Rose Azhar Nick Abdul Hamid berkata, suspek kini masih dirawat di Hospital Kuala Lumpur. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ada bang. Malam. 2 hari lepas. 2 hari lepas kau ambil apa? Syabu. Syabu. Tu yang kau takut tu. Tak, dia tengah job betul-betul corner tu. Melawan arus demi mengejar pesanan pelanggan. Itulah tindakan penghantar makanan yang berjaya dikesan Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Bukit Aman ketika menjalankan sekatan jalan raya. Ikuti laporan operasi khas e-hailing bersama wartawan Iman Syafiq Jamaluddin. 26 November lalu, Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Bukit Aman bersama unit risikan dan operasi menjalankan ops khas e-hailing. Taklimat operasi bersama 6 pegawai dan 50 orang anggota diadakan di Pejabat Penunda Lebuh Raya Sprint sebelum bergerak ke lokasi operasi. Operasi dijalankan setelah pihak polis menerima laporan mengenai kekerapan penghantar makanan bermotosikal melanggar lampu isyarat merah sewaktu menjalankan tugas.
Mengejar masa penghantaran juga dikatakan menjadi faktor utama undang-undang di jalan raya diabaikan. Lelaki berusia 23 tahun ini antara yang ditahan untuk pemeriksaan lanjut. Oh, bagi kau protect dengan insurans Dia cara LKM dengan insurans. Hasil pemeriksaan mendapati lelaki ini gagal mempamerkan cukai jalan dan perlindungan insurans yang sah sebelum disaman pihak polis. Penghantar makanan ini pula ditahan kerana didapati melawan arus ketika ingin mengambil makanan di restoran berhampiran. Sebab dia ikutkan tak boleh. macam mana pun kau ikut rule. Okey, sekarang ni kau dah wrong way. Sedangkan kau tahu sebelah dah ada robok, kau buat juga perangai macam tu. Tak, saya dah bagi. Tahu, saya tahu. Sana jauh. Salah ke tak salah? Okey, bang. Terima kasih. Remaja berusia 20 tahun ini mendakwa dia sanggup melawan arus hanya kerana ingin mengejar pesanan pelanggan yang diterima. Walaupun mempunyai lesen memandu dan cukai jalan yang lengkap, seorang penunggang motosikal yang bekerja sebagai penghantar makanan sanggup menggadai nyawanya melawan arus walaupun mengetahui ada sekatan jalan raya dijalankan hanya kerana ingin cepat sampai ke tempat penghantaran makanan. Dalam operasi yang sama, 2 penunggang motosikal turut ditahan kerana dipercayai berada di bawah pengaruh dadah. Gara-gara panik, tindakan melawan arus menemui jalan buntu apabila mereka terlibat dalam kemalangan sesama sendiri sehingga menyebabkan kecederaan serius di bahagian kaki. Datang. Ada bang. Semalam. 2 hari lepas. 2 hari lepas kau ambil apa? Syabu. Tu yang kau takut tu. Tak, saya tengah job betul-betul corner tu ada romblok. Kejut lah. Lepas tu yang kadang-kadang lari tu kenapa? Dia tengah job kan, dia lagi. Kau ikut dia lah. Tak mahal banyak pun. Lesen mati, rotek macam motor saya tu. Tak apa, saya ada anak pun. Anak sakit. Saya ikut undang-undang. Betul, tapi kalau boleh tu tolong abang. Anak saya sakit lah tuan. Saya suka macam ni lagi pun. Nanti kita akan hantar hospital. Anak saya sakit. Kita akan hantar hospital. Anak saya sakit ni. Okey, macam mana kejadian tadi puan? Okey, masa kejadian tadi kita ada buat SGR di depan. Jadi motor yang besar ni dia patah balik lawan arus dengan motor sekali. Lepas tu dia langgar belakang motor ni. Okay. Jadi dia orang tombang dua-dua. Tapi pemandu motor ni, penunggang motor ni, dia bangun balik, dia bawa motor lagi dia tu sampai ke depan ni. Sampai depan ni dia cuba break emergency sebab lepas tu dia terjatuh, motor dia termasuk bawah lori. Bawah lori. Itulah. Jadi dua-dua ni sebab bila kita tanya kenapa dia cuba larikan ni, rupanya dia ni takut sebab dia tak ada lesen dan juga dia ni ada ambil syabu. Di bawah pengaruh dadah. Di bawah pengaruh dadah. 2 lelaki ini ditahan di bawah Seksyen 42/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana menunggang secara melulu dan membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Suspek turut dibawa ke hospital berdekatan untuk rawatan lanjut. Ops khas e-hailing ini turut diketuai Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Superintendent Dr. Bakri Zainal. Daripada 120 saman yang telah dikeluarkan, sebanyak 25 kes melibatkan langgar lampu isyarat merah dan ada 15 kesalahan tidak memiliki lesen memandu dan lesen kenderaan motor yang telah tamat tempoh. Jadi semua kesalahan-kesalahan ini kita akan telah pun dikeluarkan saman dan tindakan yang selanjutnya akan diambil oleh pihak JSPT Bukit Aman. Saya nak mengambil kesempatan di sini supaya semua pengguna jalan raya, khasnya rider-rider e-hailing ini untuk mematuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Tindakan ini penting kerana ia akan membantu menyelamatkan nyawa anda dan dalam masa yang sama tidak menyusahkan ataupun tidak menyukarkan pengguna jalan raya lain. Operasi yang dijalankan di Sri Hartamas ini tamat pada jam 1 petang. Laporan Iman Syafiq Jamaluddin 999.
Gara-gara perselisihan faham, seorang lelaki bertindak berang menampar seorang jururuang wanita yang difahamkan sedang hamil 5 bulan di sebuah pasaraya di Kelang, Selangor. Difahamkan punca kejadian hanya kerana barang runcitan milik isteri suspek tercampak ketika proses pembayaran. Tindakan agresif lelaki itu dirakam kamera litar tertutup dan menjadi tular di media sosial dengan lebih 60,000 tontonan. Seorang lelaki tak sepatutnya lah buat macam tu. Sebab kita sebagai lelaki, kita seharusnya ada rasa tanggungjawab untuk melindungi seorang wanita. Dan apa jua situasi pun kita sepatutnya kena kawal lah kemarahan, dan lebih lagi di tempat yang ramai orang, di depan keluarga sendiri. Jadi benda tu memang tak patut lah dilakukan. Kalau pada saya, dia adalah masalah individu yang tak patut dilibatkan orang lain lah. Nak tunjuk kemarahan sampai mengasari seorang perempuan yang sedang mengandung. Okey, bagi saya bila saya tengok video tadi tu memang sangat-sangat tak patut dilakukan lah. Sebab mungkin dalam perspektif sekarang ni, orang tidak memandang seseorang tu punya pekerjaan tu tinggi dan juga mulia. Mungkin cashier kita mungkin boleh kepandang rendah, kita boleh macam buat macam tu. So bagi saya tak perlu ada perasaan tak respect kepada setiap pekerjaan yang orang akan buat. Nak pula tu dia seorang wanita. So tak patut dilakukan oleh seorang lelaki dalam keadaan macam tu. Dan perempuan tu yang saya tahu dia mengandung 5 bulan. Jadi sepatutnya dia kena ada fikir rasionalnya kenapa dan kenapa benda tu berlaku. So tak perlu melulu terus kepada perbuatan macam tu. Lagi satu, kepekaan orang sekeliling sepatutnya perlu peka dan perlu meredakan keadaan tu. Siapa salah, itu nombor 2. Susulan kejadian, suspek berusia 38 tahun itu telah pun berjaya ditahan pihak polis daerah Kelang Utara dan hasil semakan, suspek mempunyai 4 rekod jenayah lampau termasuk kes dadah. 999 bertemu Ketua Polis Daerah Kelang Utara ACP Nurul Huda Muhammad Saleh untuk mendapatkan perincian kes. Lanjutan daripada itu, jururuang ini telah pun membuat report polis pada 30 hari bulan Disember 2020 dan siasatan telah dijalankan ke atas laporan yang telah dibuat oleh pengadu ini, di mana kes telah diklasifikasi di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan 506 Kanun Keseksaan, kerana suspek lelaki ini telah mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan ketakutan ke atas wanita tersebut. Saya percaya kes ini sebenarnya kes yang sepatutnya tidak berlaku sebegitu. Ini hanyalah satu salah faham yang kecil, okay? Yang mana hanya disebabkan barang jatuh, sampai barang jatuh yang mana telah menyebabkan lelaki berkenaan tu marah dan pergi menampar jururuang. Jadi sepatutnya tidak berlaku, tidak perlu berlaku pun kejadian seperti ini. Okay? Lebih lagi cashier yang menjadi mangsa tu adalah mengandung. Dia dipercayai mengandung 5 bulan. Sepatutnya tidak berlaku jenayah sebegini yang mana seorang lelaki telah pun datang dan menampar seorang perempuan. So keganasan seperti ini sepatutnya tidak berlakulah dalam masyarakat kita hari ini. Sebab benda itu adalah benda yang kecil saja sebenarnya. Suspek telah diberi jaminan polis pada hari yang sama dan kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut.
52 di sini, 53 kita terima dengan jelas dan terang, tuan. Kami sedang berhubung dengan Sampal Lisit, tuan. Masih Cubaan menyeludup keluar barang dagangan di perairan Selat Melaka berjaya dipatahkan. 3 aset jentera laut milik Jabatan Kastam Diraja Malaysia turut digerakkan bagi operasi ini. Manakala pemeriksaan dokumen manifest di jeti Pelabuhan Kelang terus diperketatkan. Ikuti laporannya bersama wartawan Hazil Hamid. Wabak COVID memang di luar tu berlaku hebatlah, tapi kami di Jabatan Kastam menjalankan tugas seperti biasa dengan strategi-strategi tertentu lah. Sama seperti dulu, yang 24 jam tetap 24 jam, yang office hours tetap office hours, tidak ada slowdown. Kami bertugas untuk negara. Operasi penguasaan Jabatan Kastam Diraja Malaysia di Samudra terus dilaksanakan. Pemantauan serta pemeriksaan di sempadan Lautan Zon Tengah merupakan fokus utama operasi kali ini. Zon Tengah ni memangnya dia menyumbang hasil yang tertinggilah bagi JKDM Malaysia. Jabatan Kastam Diraja Malaysia, 70% hasil datang daripada Zon Tengah. Kita gerakkan ke aset-aset jabatan. Sama ada rondaan di laut, pegawai-pegawai kita di barisan hadapan seperti pelabuhan yang mengendalikan kargo dan mengendalikan penumpang. Kita beri alat-alat untuk yang memenuhi SOP bagi mencegah ataupun memastikan keselamatan kesihatan mereka. Pelaksanaan rondaan di kawasan perairan dijalankan dengan kekuatan seramai 30 pegawai serta anggota pasukan Kastam Marin dengan kerjasama cawangan Kastam Marin Lukut Negeri Sembilan dan Lumut Perak. Tapi gelombang yang sekarang COVID yang kedua, kebanyakannya dia hanya tidak memberi kesan kepada perdagangan. Perdagangan masih on. Masih on. Jadi Kastam kena bertugas seperti biasa juga lah. Sebab barang-barang tetap ditempah oleh kilang, kena sampai kat kilang. Jeti Pelabuhan Barat yang merupakan kawasan utama pelabuhan kapal dagang menjadi lokasi utama operasi ini. Pemeriksaan dokumen penghantaran dan penerimaan termasuk kandungan manifest dilaksanakan bagi menghindari aktiviti penyelewengan. Import daripada Indon nak hantar ke mana ni? Kis, asyik kau sini utama. Kalau agama kita lewat apa? Dia agama kis. Apa kapal-kapal, bot apa semua. Dia akan ke jeti asal niaga lah. Kita panggil dia sebagai jeti asal niaga. Jeti pelabuhan antarabangsa ini juga antara yang diwartakan sebagai kawasan pengawasan bagi membasmi penularan wabak COVID-19. Kita telah melaksanakan benteng di laut, di mana bot-bot kita gerakkan secara 24 jam di kawasan Selangor, di kawasan perairan Selangor sehingga daripada sempadan Negeri Perak sehinggalah sampai ke sempadan Negeri Sembilan. Di laut kita akan membuat pemeriksaan terhadap kapal-kapal, bot-bot, feri-feri. Juga kita periksa bot-bot yang digunakan untuk mengimport ataupun ekspor barang-barang daripada Malaysia ke Indonesia ataupun daripada Indonesia ke Malaysia. Dan jika ada bot-bot daripada Malaysia yang bergerak ke Indonesia, kita akan buat pemeriksaan. Dagangan yang dibawa telah diikrar dengan sempurna oleh pihak syarikat atau pihak nakhoda ke dalam manifest dipanggil, iaitu outward manifest, supaya tiada dagangan yang tidak diikrar untuk dibawa keluar daripada Malaysia. Bagi pemantauan benteng lautan, 3 aset bot penumpas siri 5 diketuai Jentera Lautan 53 turut digunakan. Bot penumpas ini antara aset penting Jabatan Kastam Diraja Malaysia bagi kawalan benteng lautan di Selat Melaka. Selain membuat pemeriksaan di sekitar jeti pelabuhan pasukan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Zon Tengah 2 turut membuat pemantauan di sekitar kawasan perairan. Berediskan 219 batu nautika dari Sepang sehingga ke Batu Nakhoda Omar.
Jabatan Kastam sebenarnya adalah salah satu jabatan yang telah dimasukkan dalam Nation Task Force, iaitu OpenTake, yang melaksanakan operasi di laut dan di darat bagi tujuan pengusiran parti ataupun pendatang tanpa izin yang cuba masuk ke Malaysia. Jadi di laut, pihak Jabatan Kastam kita sama dengan agensi-agensi penguasaan yang lain, yang mana jika kita dapati ada parti-parti daripada luar yang ingin cuba memasuki perairan Malaysia, so kita akan membuat pengusiran supaya mereka balik ke negara tempat asal. Jadi pihak Kastam bersama-sama dengan pihak agensi penguasaan yang lain terlibat secara aktif secara 24 jam mengawal perairan negara. Lima tiga, berita terima kah? 52 di sini, 53 berita terima dengan jelas dan terang, Tuan. Kami sedang berhubung dengan Sampal Lisik, Tuan. Masih di luar kawalan lagi, Tuan. Okey, 53 jalan dulu. Jadi 52 akan daripada belakang. Pemantauan lautan selama 10 jam ini telah membawa kepada penemuan sebuah kapal dagang kecil yang mencurigakan. Ketika pemeriksaan, puluhan guni berisi bawang ditemui pihak Kastam dipercayai cuba dieksport ke negara jiran. Perjalanan kami kira-kira jam 7.30 malam menemukan sebuah kapal yang dinaiki 2 individu dan borang pengesahan barang ataupun manifest yang diwartakan kurang jelas, dan pihak Kastam sedang melakukan siasatan bagi mengenal pasti adakah barang ini sah dibawa. Mana barang ni? Tunjuk sini, mana bawah? Kontainer. Tak, biasa kan dah cukup semua, cik. Tadi dia dah bagi semua, ni dah okey. Untuk sepanjang tahun 2020 ini, untuk makluman, sebanyak lebih kurang 39 bilion nilai kes rampasan yang telah dibuat oleh bahagian penguasaan di zon tengah dan melibatkan cukai lebih kurang 416 juta. Dan kebanyakan daripada kes-kes yang kami perolehi adalah melibatkan kes-kes rokok dan minuman keras lah, yang mendahului kes-kes lain, yang mana rokok sendiri nilainya lebih kurang 17 juta yang telah kami rampas dan melibatkan cukai 105 juta, dan untuk minuman keras nilai lebih kurang 524 juta yang kami rampas dengan melibatkan cukai lebih kurang 19 juta. Selat Melaka yang menjadi laluan perdagangan antarabangsa akan terus dipantau secara 24 jam oleh pasukan Kastam Marin bagi membenteras sebarang aktiviti yang melanggar Akta Kastam 1967. Untuk bagi masyarakat di luar sana, anda pastilah dan yakinlah kami Jabatan Kastam tetap bertugas seperti biasa bagi memastikan keselamatan negara sama dari segi hasil atau dari segi pencerobohan penyelundupan dengan kerjasama lain-lain badan penguasaan di Malaysia. Kami, anggota Jabatan Kastam Diraja Malaysia sebagai wira ekonomi negara tetap akan menjalankan tugas yang diamanahkan dengan penuh komitmen demi mensejahterakan negara kita Malaysia. Benteng lautan terus diperkukuhkan dalam mencapai kestabilan ekonomi Malaysia yang dijadikan sebagai matlamat utama wira ekonomi negara Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Haziq Hamid, 999. Ingat, jenayah membawa padah. Perkongsian maklumat di Facebook dan Instagram 999 amatlah dialu-alukan.
Kita akhiri episod kali ini dengan sedutan drama yang pastinya menonjolkan ketangkasan dan kecekapan pasukan polis Diraja Malaysia. Jangan lupa saksikan gerak khas The Finale setiap Jumaat dan Sabtu jam 10.30 malam. Saya Sofia Nur Solehatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Kita baru dapat aduan rompakan sebuah bank di Jalan Anggerik, Sentul Jaya. Jangan sampai dia terlepas. Bergerak, wahai demi untuk negara. Ini namanya manusia tak makan saman. Mana kau dapat duit banyak ni? Kau jumpa duit ni? Betul ke seorang punya kerja? Mana budak ni? Apa-apa semua akan terjawab nanti. Mereka ini adalah kumpulan yang pernah lakukan beberapa provokasi dan legutan pada kerajaan. Sebiji bom ni kalau meletup. Istighfar banyak-banyak. Kita ni kan Islam. Okey, geledah sekeliling kawasan rumah tu. Checking 100%. Karina, apa sebenarnya berlaku ni? Semua mati. Kerana Diam, tapi bahaya. Gerak khas The Finale, Jumaat dan Sabtu 10.30 malam di TV3.